Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya, Sarawak mahu kembali aktif dalam penganjuran acara dan pesta bertaraf dunia secara fizikal. Selain itu, perkembangan pembinaan benteng laut di Kampung Muara Tebas. Perincian lanjut bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya Azam, hampir 5 tahun menanti projek pembinaan benteng laut di Kampung Muara Tebas bakal dilaksana September tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, projek bernilai RM25 juta itu diyakini akan memberi impak positif terhadap 100 buah rumah di kawasan berkenaan. Dia punya benteng tu ada skalanya 9 kaki. Tempat dia ketinggian dia. Lagi satu tempat dia itulah dekat emat dia. Jadi dia bukan mudah nak pasangkan dia punya batu batan di situ. Jadi itu dia punya kos akan kita lihat lagi nanti. Datuk Seri Wan Junaidi memberitahu pemberita selepas majlis taklimat dan lawatan projek benteng Kampung Muara Tebas, Kuching. Oleh itu, beliau berharap perunding projek dapat mempercepat rekaan pelan benteng bagi mengelak kelewatan pelaksanaannya. Projek yang diluluskan kerajaan pada tahun 2017 itu bakal memberi kelegaan kepada penduduk kampung tersebut yang berdepan dengan ancaman ombak laut. Sarawak mahu kembali aktif dalam penganjuran acara dan pesta bertaraf dunia secara fizikal. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pesta seperti Festival Muzik Hutan Hujan Dunia dan Festival Jazz Borneo di Kuching selain pesta-pesta utama di bahagian-bahagian lain yang sudah sekian lama tertangguh, perlu dianjurkan kembali susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa negara. Menurut Datuk Seri Karim, ini penting dalam usaha merancak semula industri pelancongan Sarawak yang telah terjejas terus akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Video Promosi Pasukan Petugas Pelancongan Bahagian di TTG Sarawak 2022 di Kuching. Jelas beliau, Sarawak telah mengalami penyusutan ketara dalam ketibaan pelawat-pelawat dari seluruh dunia dengan kadar ketibaan pelawat adalah 1.19 juta orang sahaja pada tahun 2020. Manakala dengan kawalan pergerakan yang diperketatkan, jumlah pelawat menyusut kepada hanya 235,245 orang pada tahun lepas. Katanya berbanding dengan tahun 2019, sejumlah 4.66 juta orang pelawat telah memasuki negeri ini. Sehubungan itu, beliau menggesa di TTG agar merancang dan melaksanakan acara serta pesta di kawasan masing-masing dengan segera bagi membantu kerajaan menarik lebih ramai pelancong ke Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Karim berharap video promosi yang telah diterbitkan itu berupaya menarik bakal pelawat untuk berkunjung ke Sarawak. Tambahnya, ini secara tidak langsung membantu Sarawak mencapai sasaran sebanyak 1.2 juta orang pelawat dan menjana pendapatan sebanyak 3.2 bilion ringgit pada tahun ini. Sebanyak 41,868 daripada 208,886 ekor anjing telah diberi dos penggalak oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS setakat ini di Sarawak. Pengarahnya Dr. Adrian Susin Ambul memberitahu, tahun ini JPVS giat melaksanakan pemberian vaksin dengan menyasarkan 50,000 ekor anjing peliharaan. Dr. Adrian menjelaskan juga dilaksanakan program pemasangan mikrochip secara percuma selain pemberian vaksin berkenaan pada waktu pejabat di semua pejabat JPVS seluruh negeri. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa program pemberian vaksin secara besar-besaran, pelesenan dan pemasangan mikrochip kepada anjing peliharaan di pejabat JPVS Jalan Kuching Serian. Dr. Adrian turut mendedahkan sejak Januari hingga Mac lepas, sebanyak 14 daerah di negeri ini terdedah dengan kes rabies dengan daerah Pedawan mencatatkan 5 kes, Kuching dan Sibu 2 kes, Lundu, Sri Aman, Lubuk Antu, Meradong dan Serian masing-masing mencatatkan 1 kes. Manakala sebanyak 72 kawasan telah diisytiharkan sebagai daerah jangkitan rabies, antaranya daerah Serian yang mencatatkan kes jangkitan tertinggi iaitu 22 kes, diikuti Miri 8 kes dan Kuching 7 kes.
Beliau dalam pada itu turut mengingatkan pemilik anjing dan kucing untuk menyertai program pemberian vaksin untuk mencegah jangkitan rabies. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loke Chiang turut menasihati masyarakat yang mempunyai haiwan kesayangan untuk memberi vaksin dan memohon lesen bagi keselamatan bersama. Kursus pengukuhan mencari dan menyelamat SAR Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Limbang dilihat sebagai langkah memantapkan keupayaan anggotanya dalam operasi SAR. Ketua JBPM Zon 7 Limbang, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal berkata, latihan itu memberi kemahiran kepada anggota bomba apabila berdepan pelbagai kemungkinan dalam aktiviti penyelamatan. Program ini diadakan adalah untuk melatih anggota bomba bagi tujuan penyelamatan dan tujuan pencarian. Sekiranya terjadi apa-apa kes kehilangan ataupun apa-apa kes yang melibatkan penyelamatan di gaung. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau latihan tersebut di Bukit Hitam Nature Reserve Limbang. Menyentuh mengenai pembukaan sempadan negara yang membawa kepada lebih pengunjung atau pelancong luar untuk melakukan aktiviti riadah, Awangku Muhammad Azmin berkata JBPM Limbang sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Unit Bahagian Keselamatan Kebakaran Zon 7 Limbang, Zaki Hussein yang turut mengetuai kursus itu menyifatkan program yang dijalankan memberi kefahaman jelas berkaitan prosedur dan pelaksanaan yang tepat dalam operasi SAR. Saya percaya dengan adanya kursus ini ia akan lebih memantapkan lagi tugasan mencari dan menyelamat dan juga tentang teknik-teknik dan cara yang betul dalam operasi mencari dan menyelamat di peringkat balai. Seramai 20 pegawai bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Limbang dan BBP Lawas terlibat dalam kursus selama 3 hari itu meliputi latihan yang kendalikan secara teori dan praktikal. Sebanyak 21 buah agensi terlibat dalam pameran perkongsian amalan terbaik penglibatan ibu bapa komuniti swasta dan program pendidikan bersama Institut Pengajian Awam dan Swasta di Serikei. Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Serikei, Lau Ngitung memaklumkan pameran itu diadakan bersempena sambutan pelancaran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu bagi sambutan Hari Guru kali ke-51 peringkat negeri Sarawak tahun 2022 dan Serikei menjadi tuan rumah untuk sambutan tahun ini. Lau Ngitung menjelaskan pameran ini bagi memberi peluang kepada pelajar serta ibu bapa untuk mendapatkan maklumat tentang saluran dan bantuan mengenai biasiswa di samping mengenali agensi berkaitan yang membantu dalam bidang pendidikan. Dengan pengisian yang sangat bermakna kepada penduduk, terutamanya penduduk di daerah Serikei, Meradong dan Julau. Sekiranya mereka mengambil kesempatan ini bagi memberikan info tentang saluran-saluran, peluang-peluang dan bantuan beasiswa pendidikan. Lau turut menjelaskan objektif program itu bagi meningkatkan keterangkuman dan kebersamaan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam menghargai jasa guru sebagai barisan hadapan mengharungi cabaran pendidikan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, Boma, terima kasih dengan perkembangan dari Sarawak.